وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب سلم نافعا وفهما مستقيما وهداية نصرا لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نعرف بأوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا ملائكة المقربين وفرشنا من الظلم الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. ورب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang mas'alatun, jika sembahyang seorang menghadapkan seterah yang kebelakangan, maka tiada dihilangkan orang akan dia di dalam tengah sembahyangnya. Nascaya haramlah atas orang yang tahu itu lalu antara hadapannya. Demikian lagi jika ia sembahyang dengan tiada seterah, kemudian dihantarkan orang seterah tengah sembahyangnya, haramlah lalu antaranya dan antara seterahnya dan antara seterah. Mas'alatun, ini suatu masalah jika sembahyang seorang menghadapkan seterah. Seterah tu yang naknya kaf belum pada ngo tu tidak ada. Kaf yang sebelum pada ngo tu tak nak. Yang kebilangan, nak gitu. Yang kebilangan, maknanya kaf yang sebelum pada ngo tu tak nak. Adapun kaf yang sebelum pada ba tu nak. Nak bagi jadi kebilangan. Kebilangan. Jadi kaf sebelum pada ngo tu tidak ada. Sekali lagi. Jika sembahyang seorang di hadapan seterah yang kebilangan, mana seterah yang diiktibarkan, maknanya seterah yang sempurna syarat dan tertib. Seterah yang kebilangan, maknanya seterah yang sempurna syarat dan tertib. Jadi seorang tu belum pada dia nak mulai solat, dia letakkan suatu seterah di depan dia. Belum pada dia nak mulai solat, dia letakkan seterah di depan dia. Lepas tu seterah yang dia letak di depan tu kena dengan syarat dan rukun dan tertib dia lah. Tengah-tengah dia solat saja, maka dihilangkan orang akan dia. Jadi orang bawa, orang keluarkan, orang alihkan akan seterah dia.
Jadi ketika belum pada dia nak solat, dia letak seterah. Tiba-tiba tengah solat tu orang ambil. Contohnya, dia letak apa di depan? Dia letak rihal di depan dia untuk jadi seterah. Dia pun mulai solat. Jadi seterah dia tu rihal lah. Rihal yang guna buat baca Quran tu. Lepas tu, tengah-tengah dia duduk solat, orang tu datang nak baca Quran. Tak ada rihal. Ambil rihal seterah dia. Jadi, apabila rihal dia tu dihilangkan, diambilkan oleh orang, tengok. Tu mana kata, maka dihilangkan orang dia akan seterah di dalam tengah sembahyang. Maknanya tengah-tengah dia duduk solat tu, orang ambil seterah rihal dia. Jadi soalnya kalau rupanya begitu, dia ni orang ni dia sembahyang ada seterah ke tidak ada seterah? Soalnya situ. Tengok jawab dianya, nascaya haramlah atas orang yang tahu itu. Nascaya haramlah atas orang yang tahu itu. Tahu apa? Tahu kata dia letak seterah belum pada dia nak solat. Haramlah atas orang yang tahu kata dia ni ada letak seterah belum pada dia nak solat. Orang yang tahulah kata dia letak seterah belum pada dia nak solat, tapi seterah dia seperti lihal tu dah diambil oleh orang. Haram lalu antara hadapannya ni, lalu di depan orang solat. Agak katanya antara dia dengan antara seterah yang ada belum pada ni. Itu Walaupun sekarang tidak ada kan. Dengan sebab dia tak salah. Sebab dia dah pasang seterah. Tapi orang ambil. Maka pada hukumnya dia masih ada seterah. Bagi orang tahu kata dia ada seterah belum pada ni, maka orang tu haram dah tahu orang tu lalu di depan dia. Di depan sekira katanya seterah ada tu jadi lalu di antara dia dan seterah. Begitu ya. Tapi kalau orang tak tahu tu, dia tengok, dia datang tengok tak ada seterah dah. Seterah dah tidak ada. Itu tak haram bagi orang tak tahu. Kata belum pada ni dia ada seterah. Demikian lagi, yang ni haram juga. Demikian lagi, yang ni hukumnya haram juga. Haram lalu juga. Demikian lagi seperti masalah tadi, seterah tu dihilangkan orang. Jika ia seorang sembahyang dengan tiada seterah. Awal-awal dia mulai solat tu dia tak pasang seterah, dia tak letak seterah. Datang nak solat tu, tidak buat seterah. Kemudian dihantarkan orang seterah di tengah sembahyangnya. Lepas tu kita tengok dia tu mulai sembahyang dengan tidak ada seterah. Kita pun kesian dekat dia. Tolong letak seterah bagi dia. Dia tengah duduk solat, kita ambil rihal, ambil meja, ambil beg ke apa benda saja yang boleh jadi seterah tu, letak di depan dia untuk jadi seterah untuk dia. Haramlah lalu antaranya dan antara seterah. Haram juga. Walaupun dia tak letak sendiri, kita saja yang tolong letak bagi dia kan. Haram juga. Begitu ya. Dan jika berlawanan, jika sembahyang pada saf awal tiada diperoleh seterah,
Dan jika pada saf yang kedua dapat sutrah, maka hendaklah didahulu saf awal atas zahir kalam fuqaha. Jadi kita ni serba salah. Kalau kita ambil saf awal lebih afdal daripada saf yang kedua. Kalau kita ingat nak ambil fadilat saf awal, luput daripada kitanya sutrah. Tapi kalau kita nak ambil fadilat sutrah, luput pula saf awal. Macam mana kita nak buat? Begitu. Itu makna berlawanan. Kalau kita ambil saf awal, tak dapat sutrah. Kalau kita ambil saf yang kedua, tak ada fadilat saf awal, tapi dapat sutrah. Itu mana katanya, dan jika berlawanan, berlawanan tu macam mana? Jika sembahyang pada saf awal tiada diperoleh sutrah, dan jika pada saf yang kedua dapat sutrah. Jadi nak katanya saf awal serta ada sutrah, tak dapatnya begitu. Dapat yang ni tinggal yang ni, dapat yang ni tinggal yang ni. Maka hendaklah didahulukan saf awal. Kita utamakan saf awal atas zahir kalam fuqaha, mengikut yang zahir, yang nyata daripada cakapan ulama-ulama fiqh, gitulah. Kita dulukan akan saf awal. Biarlah tak dapat sutrah. Begitu ya. Habis. Babul adhani wal iqamati. Ini suatu bab pada menyatakan bang. Azan panggil bang. Pada menyatakan bang dan qamat. Orang Melayu dulu panggil bang. Azan panggil bang. Iqamat dia panggil qamat. Dan makna iaitu pada lugah makna i'lam. Iaitu azan atau bang azan. Pada lugah, pada asal lugah Arabnya, adapun azan yang kita pakai mana kata Allahu Akbar, itu pada makna syar'i. Makna pada syarak. Tetapi makna asal pada gunaan bahasa Arabnya, makna i'lam. 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 A'lama yu'limu i'lam. Asalnya alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman apa makna? Tahu. Kalau alima asal dia. Kalau alima mana tahu, alim tahu. Lepas tu apabila alima pindah kepada bab if'al, jadi a'lama, memberitahu. Sebab tu makna dia pada lughahnya makna i'lam. Apa i'lam? Memberitahu. Kalau alima ya'lamu ilman tu tahu. Kita tahu. Kalau a'lama yu'limu i'lam, mana kita beritahu ke orang. I'lam dengan mim. Bukan apa dia, i'lan dengan nun. Kalau i'lan, a'lana dengan nun, itu mana muzahir. Muzahir bagi orang nampak. Itu mana muzahir, seperti perkara yang tersembunyi di dalam hati kita, rahsia yang tersembunyi, kita bagi tahu ke orang, itu panggil i'lan. Lawannya
Rusia, sembunyi. Musbunyi lawannya musbunyi, musbunyi. Benda ni kita sembunyikan daripada orang. Belum pada ni kita sembunyikan suatu Rusia daripada orang. Apa tu? Lama-lama kelamaan kita bukakan Rusia itu. Kita buka Rusia itu kepada orang, kita bagi tahu ke orang, kita panggil i'lan. Menyata, menzahir. Dekat-dekat jugalah yang sininya. Tapi sini i'lam, memberi tahu. I'lam, memberitahu akan suatu, memberitahu akan suatu, maka munasabah ketidak azan tu dipanggilkan azan. Nah, sampai masuk waktu orang pun azan. Azan pada lurah apa dia? Memberitahu. Sebab panggil begitu sebab dia memberitahu ke orang kata masuk waktu. Sebab apa perkataan tu untuk diguna untuk setengah daripada hikmatnya ialah nak bagi tahu ke orang kata waktu semayang dah masuk. Sebab tu dia panggil azan. Munasabah pada makna lurahnya azan panggil azan tu sebab memberitahu dengan masuk waktu solat. Tetapi pada lurah semata-mata beritahu ke orang dengan suatu perkara, maka dia panggil i'lam. Sama ada suatu-suatu memberitahu akan suatu. Suatu tu sama ada ia waktu, tak. Sama ada ia suatu, suatu yang diberitahukan. Sama ada ia suatu tu waktu sembahyang atau lain. Itu dia panggil itu i'lam pada bagi tahu ke orang dengan masuk waktu ke dengan apa sajalah. Itu dia panggil i'lam. Seperti firman Allah Ta'ala, wa adhanum minallahi wa rasulih. Wa adhanum minallahi wa rasulih. Artinya memberitahu daripada Allah dan Rasulnya. Adhan mana memberitahu. Itu pada lurah. Setengah daripadanya apa? Wa adzim fin nasib fil hajj. Mana banyak tu dalam Quran pun banyak tempat. Azan pada makna lurah, makna beritahu tu banyak tempat. Fa'zinu biharbin, fa'zinu biharbin, maka hendak mengetahui, hendak beritahu oleh kamu akan mereka itu dengan peperangan. Banyak. Itu pada makna lurah memberitahu akan sesuatu. Sesuatu yang diberitahu tu waktu solat ke apa benda saja dalam hidupan kitanya, boleh panggil i'lam, boleh panggil azan. Dan pada syarak dan pada syarak, yakni azan pada syarak, dan pada syarak, yakni azan pada syarak pula makna yang dikandaki di dalam bahasan, di dalam syaraknya. Apabila kita sebut kata dalam kerjaan agama dalam bab syaraknya, sebab kau pergi azan mana pun. Bukan aku pergi siapa azan suaranya elok. Bukan kata siapa memberitahu. Azan pada makna syaraknya iaitu zikrun maksusun yu'lamu bihi waktu salatil mafruḍah. Zikrun maksusun. Zikrun maksusun. Yu'lamu bihi. Yu'lamu bihi.
waktu salati al-mafrudati. Zikrun maksusun yu'lamu bihi waktu salatil mafrudah. Artinya, azan-azan pada mana syarak tu ialah zikrun, zikir. Zikir yang tertentu. Tengok, takbir, kan? Allahu Akbar. Takkan zikir ke tu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, takbir pula, la ilaha illallah pula. Itu zikir kan? Zikir yang tertentu. Maknanya zikir yang kita guna buat azan tu ialah zikir yang tertentu. Bukan semata-mata zikir boleh guna jadi azan. Takut-takut subhanallah, dia kata zikir juga. Tapi tak guna ke tidak subhanallah di dalam azan? Tak. Walaupun subhanallah, apa dia? Zikir juga kan? Zikir juga. Subhanallah walhamdulillah. Itu pun zikir juga. Alhamdulillah. Tapi bukan. Azan ni zikir yang tertentu. Faham? Yang tertentu maknanya dah ditentu. Apa zikir yang kita nak kata ketika kita azan. Zikir yang tertentu lagi diketahui dengan zikir. Kita boleh tahu dengan sebab ada zikir tadi. Tahu kata, diketahui masuk waktu sembahyang. Tahu waktu sembahyang fardu. Mana kita boleh tahu kata masuk waktu sembahyang fardu. Kenapa dikait kata sembahyang fardu? Sebab tidak ada azan pada sembahyang sunat. Azan untuk sembahyang fardu, tidak ada azan untuk sembahyang sunat. Begitu ya. Itu mana apa dia? Azan pada syarak. Dan asalnya, yakni dalilnya. Dan asalnya, yakni dalilnya. Asalnya, yakni dalilnya, dalil yang menunjuk di atas ditutupkan azan. Ditutupkan azan, disunatkan azan. Manakah dalil yang menunjuk di atas katanya azan itu ditutupkan pada syarak, disunatkan pada syarak? Asal dia tu dulu daripada ijma'. Jadi dalil yang kita berdalil dengan dia belum pada nak berlaku ijma' ulama. Sebab tidak berlaku ijma' ulama melainkan selepas pada wafat Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi. Min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi. Satu lagi hadis Nabi ya. Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Falyu'adzin lakum ahadukum. Inilah ayat Quran kata ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat hingga akhir, dan hadis seperti kata idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Inilah dalil yang menunjuk di atas dalil bagi sunat azan. Dalil bagi sunat azan.
Tapi katanya dua ayat ini dan hadis ini jadi dalil bagi azan, itu belum pada ijma'. Itu belum pada nak berlaku ijma' ulama. Tetapi apabila selepas pada berlaku ijma' ulama, maka kalau orang tanya kita mana dalil kata sunat azan, kita tak jawab kata dalilnya ialah ayat ini dan hadis ini, kita dah tak jawab gitu. Kita jawab kata dalil dianya ialah ijma' ulama. Begitu. Macam ni lah. Solat 5 waktu, mana dalil kata wajib solat 5 waktu? Jawabnya ijma' ulama. Jawabnya begitu. Jadi maknanya belum pada nak ijma', dalilnya ialah ayat ini dan hadis itu. Tetapi apabila sudah berlaku ijma', kita katanya mana dalil? Ialah ijma'. Kenapa begitu? Nanti orang kata ayat Quran ada, hadis ada, tak guna pun. Guna ijma' ulama pula. Tinggal Quran, tinggal hadis, pakai ulama. Takkan jadi begitu ke? Bukan. Bukan. Sebab ulama ijma' ni, ijma' tu maknanya ijma' belum pada nak jadi ijma' tu daripada mana? Daripada ijtihad oleh ulama mujtahid. Ulama mujtahid seperti imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka ijtihad. Mereka ijtihad. Tapi bukan sekadar 4 orang tu sajalah. Bukan 4 orang tu, bahkan pada zaman sahabat lagi. Pada zaman sahabat lagi, fuqaha pada zaman sahabat ni lagi, mereka berpendapat bahwasanya azan itu adalah ditutup disunatkan. Azan itu ditutup disunatkan. Semua kalau tanya mana-mana sahabat, ulama-ulama mereka pun berpendapat kata azan itu adalah ditutupkan, disunatkan. Apa tu dalil dia? Ayat itu dan hadis inilah. Hadis ni, ayat ni lah. Jadi belum pada mereka nak berfatwa katanya azan tu sunat itu, mereka berdasar dengan ayat ini dan dalil inilah. Jadi setiap-tiap ulama mujtahid pada zaman dulu, mereka semua katanya azan itu disunatkan, ditutupkan pada syarak. Berdalil dengan ayat-ayat. Maka apabila semua ulama katanya begitu, semua ulama katanya sunat, orang tu kata sunat, jadi tidak ada siapa yang menyalahi, tidak ada siapa yang mengatakan azan ni tak ditutupkan pada syarak, tak disunatkan pada syarak. Tidak ada siapa yang mengatakan begitu. Bahkan semua ulama mujtahid daripada sahabat dan orang kemudian katanya azan itu ditutupkan pada syarak. Maknanya jadi ijma'. Tapi belum pada nak jadi ijma', mereka berdalil dengan ayat ni jugalah. Jadi setiap-tiap ulama masa zaman dulu, mereka berdalil, berijtihad, beristidlal, beristinbat daripada ayat ini dan hadis ini. Sehingga hasil ijma'. Apabila sudah hasil ijma', maka perkara yang hasil ijma' itu, mana-mana masalah apabila dah jadi ijma', maka ulama mujtahid yang kebelakangan, yang datang di belakang, maka dah tak boleh nak ijtihad pada masalah yang sudah di ijma'. Maknanya apa-apa masalah yang sudah di ijma', kita ikut ijma'. Contohnya, masalah seperti sinilah, masalah azan ini
dah berlaku ijma' pada zaman, belum pada zaman Imam Syafi'i lagi. Maka apabila mana generasi yang sebelum pada zaman pada Imam Syafi'i itu dah ijma', katanya azan ini disunatkan, ditutupkan pada syarak. Maka orang yang belakang seperti Imam Syafi'i dengan sebab generasi yang sebelum pada Imam Syafi'i dah ijma', maka generasi Imam Syafi'i dan orang ke bawah-bawah pada dia tak boleh nak ijtihad. Tak boleh nak ijtihad dah. Seolah kata pintu ijtihad pada bab azan ni dah ditutup. Sebab dah siap, dah dimatikan, dah siap, dah dikuncikan kata, dah dicop katanya azan ini ditutup, disunatkan. Semua dah ijma'nya begitu. Mana datang orang belakang tak boleh nak ijtihad. Maknanya orang belakang mana dalil kata sunat azan ijma'. Kan? Tapi ijma' ulama tidak ijma'kan suatu masalah melainkan dengan kerana berdalil dengan hadis dan Quran. Berdalil dengan kitab dan hadis. Lagi pulanya kenapa jadi ijma'? Sebab hadis yang menunjuk di atas azan dan ayat yang menunjuk di atas azan tu menunjuk kata sunat tu nyata dan jelas. Dengan sebab nyata dan jelas katanya nak kepada sunat azan, maka dengan sebab itulah semua ulama ijtihad beristinbat daripada ayat itu tak bersalahan, tidak ada perselisihan. Sebab ayat kata ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salat tu jelas kata nak kepada azan. Dan hadis kata idza hadarat as-salatu falyu'adzin lakum ahadukum tu jelas kata disuruh azan. Maka dengan sebab dilalah ayat ini dilalah yang nyata, menunjuk yang nyata sebagai tunjukkan yang nyata katanya nak diazan, sunat diazan, dengan sebab tu tidak ada apabila ulama faham pada hadis dan Quran ini tak ada siapa yang salah faham. Yang makna tidak ada yang berlainan, tidak ada berlainan pada fahamkan hadis itu. Mana semua ulama nampak kata berpendapat kata azan itu adalah sunat. Jadi maknanya walaupun kita katanya berdalil, mana dalil? Sekarang kalau tanya mana dalil sunat apa dia? Sunat azan, sepatutnya kita jawab kata ijma' ulama kata sunat. Takkan ijma' tu pendapatan ulama ke? Memang. Dengan sebab belum pada ijma' mereka berdalil dengan ayat dan hadis. Kita berdasar dengan ijma' pada maknanya kita berdasar dengan Quran dan hadis. Sebab tak jadi ijma' melainkan daripada Quran dan hadis. Begitu juga kias, tak jadi kias melainkan rajak kepada Quran dan hadis. Begitu. Sebab Nabi dah jamin katanya la yajma'u ummati ala dhalalah. Ala dhalalin. Umat Nabi tak apabila beripung setuju di atas suatu perkara tak sesat, tak salah dah sama sekali. Itu sebab tu fasal dia katanya asalnya dulu daripada ijma', mana dalil belum pada nak hasil ijma' itu. Dalilnya inilah ayat ini dan hadis inilah. Begitu. Lagi pulanya ulama berdalil dengan ijma' tu sebab dalilnya ayat ini menunjuk kata ayat ini dan hadis ini tak dinasahkan. Tak dinasahkan. Dalil dianya dalil sebelum pada nak berlaku ijma', seperti kita katanya dalil bagi sembahyang mana dalil? Dalil bagi wajib puasa bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itulah dalil dia. Tapi itu belum pada nak berlaku ijma'. Kita orang berdalil dengan ayat tu lah. Tapi kita orang yang belakangan tu kalau tanya manakah dalil wajib puasa bulan Ramadan, kita jawab kata dalilnya ialah ijma' ulama kata wajib. Begitu. Jadi maknanya
Ya ayyuhallazina amanu, adakah dalil bagi sunat azan? Memanglah. Jadi hujah jugalah. Dalil inilah asal daripada ijma'. Ijma' daripada mana? Daripada ayat ni. Nampak begitu? Ijma' ambil daripada mana berlaku ijma'? Ambil daripada ayat ni lah. Jadi mana kalau kita katanya berdalil, mana dalil ijma', mana kita berdalil dengan ayat ni juga. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lissalati min yaumil jum'ati fas'au ila dhikrillahi. Artinya, segala mereka yang percaya dengan mereka itu, Ya ayyuhallazina amanu. Segala mereka yang percaya mereka itu, apabila dibangkan idza nudiya, diseru, dibang, kerana sembahyang, lis-salati, idza nudiya, apabila dibangkan, lis-salati, kerana sembahyang, min yaumil jum'ati, pada hari kiamat, maka pergilah olehmu kepada zikrillah. Fas'au, maka hendak pergilah kepada zikrillah, ila zikrillah. Apa dia maksud dengan kata zikrillah di sini? Yakni sembahyang. Sebab di dalam sembahyang itu ada menyebutkan Allah. Sebab tu panggil zikrillah di sini ialah sembahyang. Kenapa sembahyang panggil zikrillah? Sebab di dalam sembahyang tu ada menyebutkan Allah. Apa tu azan, asal pada ayat ini itu ialah azan pada hari Jumaat ialah azan nak baca khutbah. Azan nak baca khutbah. Azan nak baca khutbah. Azan apa dia panggil? Azan yang kedua. Dan sabda Nabi SAW atas pada firman Allah Ta'ala, dalil bagi azan belum pada ijma'. Dan sabda Nabi SAW, idza hadaratis salatu, kita baca sambung, baca begitu ya. Idza hadaratis salatu, kalau tak sambung, idza hadarat as-salatu. Kalau baca tak sambung, baca begitu. Idza hadarat as-salatu. Kalau kita baca sambung, idza hadaratis salatu. Itu cara. Fal yu'adzin lakum ahadukum. Artinya, apabila hadir waktu sembahyang. Bahasa kita, apabila masuk waktu solat. Apabila masuk waktu sembahyang. Apabila masuk waktu sembahyang, yakni sembahyang fardu. Sembahyang, yakni sembahyang fardu. Apabila hadir waktu sembahyang, yakni sembahyang fardu, maka hendaklah bang, azan tu dah, maka hendaklah bang bagi kamu seorang kamu. Kenapa dia kata hendaklah bang bagi kamu salah seorang daripada kamu? Mana apabila datang waktu solat, apabila masuk waktu solat, nak bagi ada seorang azan untuk kita semua. Jadi maknanya tak nak, jadi maknanya azan disuruh dengan secara keseluruhan. Azan azan itu maknanya azan itu disuruh
ditutupkan azan kepada semua orang lelaki. Uh, Nah, disuruh. Tetapi apabila sampai masa tu dilakukan azan oleh seorang saja. Seorang azan dah cukup. Tetapi maknanya dalam kita ramai-ramai ni kena ada orang yang sanggup azan. Maksudnya begitu. Jadi maknanya dalam ramai-ramai kita dalam satu tempatan mesti ada sunat bagi ada seorang ambil tugasannya azan untuk nak beritahu kepada orang ramai kata waktu solat dah masuk. Begitu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis itu diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Dan makna qamat pada lurah mendirikan. Aqamah ini pun sama, nak lebih kurang dengan azan tadilah. Iqamat pada lurahnya mendirikan. Dia asalnya qama yakumu qiyam sulasi mujarrad dianya qama yakumu qiyam, mana berdiri. Berdiri. Lepas tu pindah kepada bab if'al, aqama yuqimu iqamatan, maknanya mendirikan. Apa berbeza dengan berdiri? Berdiri itu lawan duduk tu lah. Berdiri, tapi mendiri, maknanya kita akad. Ni kalau benda ni duduk begini, mendirikan makna kita akad bagi dia berdiri. Mana kita pasang, jadi asalnya dia tidur, asal dia, kita kata ini seorang asal dia tidur. Maka kita mendirikan, kita akad bagi dia bangun berdiri. Kita pegang tangan dia, akad bagi, bangun. Itu mendirikan. Kita suruh orang bangun berdiri, kita akad dia bagi berdiri, itu mendirikan. Tengok, mendirikan. Jadi kita katanya seorang itu dia tidur, dia duduk. Masalah dia tidur, seorang itu sekarang dia duduk, dia tidur. Lepas tu kita kata bangun. Bangun berdiri. Tu mana kita mendirikan dia dah tu. Ataupun kita pegang tangan dia, akad naik. Kita mendiri. Kita pegang tangan dia, akad naik. Mana kita mendirikan. Maknanya kita menyebabkan, kita buat sebab bagi orang itu berdiri. Kita suruh ke, kita akad dia ke. Nampak gitu? Kita menyebabkan bagi seorang itu berdiri. Itulah kita panggil iqamah. Lepas tu munasabah lah. Tengok. Munasabah lah. Apabila azan sudah, orang datang kepada masjid. Surau. Sudah datang pada masjid, mereka duduk tunggu waktu qomat. Kan? Azan datang. Sudah datang, masuk masjid, masuk surau. Mereka duduk. Duduk tunggu apa? Tunggu orang qomat. Apabila qomat, orang pun bangun berdiri. Tu maknanya qomat tu buat bagi orang bangun berdiri nak solat. Mendirikan. Tapi iqamah ambil pada qama. Qama mana? Berdiri. Jadi aqamah mana mendiri. Tapi qama sani, qama ada makna berdiri, ada juga qama makna mendiami. Ada juga sebab tu aqama yuqimu iqamah, makna bermukim, tak pergi ke mana-mana. Ada juga makna begitu.
Ya ada dua makna. Bahkan lebih banyak daripada tu lagi makna dia ada. Dan mana qomat pada lugah mendirikan. Mana mendiri, qomat di sini mendiri yang munasabah dengan sini. Tetapi tak menafilah kata iqamah tu ada juga mana mendiami, tak pergi ke mana-mana, tak musafir. Iqamah lawan musafir pun ada. Iqamah lawan mendiri daripada duduk dan sebagainya pun ada. Dan pada syarak iaitu qomat pada syaraknya iaitu zikrun maksusun, zikir yang tertentu juga. Ada perkataan suatu zikir yang ditentukan bacaan zikir. Ya'ti bayanu zikrun maksusun ya'ti bayanu, artinya zikir yang ditentukan. Ditentukan tu maknanya adalah kataan yang tertentu. Lagi akan datangnya kenyataannya. Zikir yang tertentu tu lagi akan datang sebut kenyataannya. Nak kata mana? Kalau nak qomat Allahu Ta'ala, tak jadi. Bukan dia dah tentu nak kan. Memang Allahu Ta'ala pun sebut nama Allah juga kan. Dan dinamakan zikir itu iqamat kerana bahawasanya ia mendirikan sembahyang. Jadi qomat tu apa makna? Zikir kan? Tak begitu? Qomat pada makna syarak tu apa dia? Zikir tak? Zikir. Cuba tengok makna dia saat ni. Ambil depan saja. Qomat tu ialah zikir. Tak begitu? Jadi zikir tu qomat. Dia katanya dan dinamakan zikir itu qomat. Sebab qomat tu ialah zikir. Kerana bahawasanya ia mendirikan sembahyang. Kerana qomat itu mendirikan sembahyang. Lepas tu sembahyang tu apa dia sembahyang? Sembahyang tu apa dia? Sembahyang mengikut ayat dalam surah Jumaat tadi. Sembahyang tu apa dia? Zikrillah kan? Tak gitu? Sembahyang tu takkan zikrillah kan? Fas'au ila zikrillah. Maka hendak pergi oleh kamu ila zikrillah. Apa dia zikrillah? Sembahyang. Begitu. Ya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Pada kata dan disebut di dalam hadis Abi Daud dengan isnad yang sahih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futahal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرد علينا واقتهتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.